10 haiwan mitos yang rupa-rupanya memang wujud. Setiap kaum di muka bumi ni mesti ada haiwan mitos tersendiri. Dan ramai yang menganggap haiwan mitos ni cuma penyedap cerita, tak wujud pun. Tapi tahu tak korang, ada haiwan yang pernah dianggap mitos tapi sebenarnya memang betul-betul wujud dan diiktiraf oleh para saintis, walaupun dulu dianggap cuma haiwan dongeng semata-mata. Jadi apa kata video kali ni kita senaraikan 10 haiwan yang dianggap mitos tapi sebenarnya wujud. Nombor 10, haiwan yang pernah dianggap mitos iaitu gorila. Macam binatang Bigfoot, gorila ni pernah dianggap cuma haiwan mitos. Kalau sesiapa percaya dulu, kena gelak je. Pada zaman dulu, ada beberapa penjelajah Eropah ceritakan pasal monyet yang bapak besar gedabak, berbulu, ganas dan makan daging manusia. Binatang ni tinggal jauh dalam hutan Afrika. Bila saintis zoologi barat dengar cerita ni, diorang berdekah dan mempelekehkan kewujudan natang ni. Sebab tak logik lah ada monyet yang bapak besar macam tu. Diorang kata gorila ni cuma haiwan buku-buku dalam sastra lama je, hanya penyedap cerita. Pada awal abad ke-5 sebelum Masihi, seorang peneroka hutan dari Yunani, Heno, bertemu dengan sekumpulan keluarga gorila di sebuah hutan di selatan Afrika. Heno menyifatkan gorila tu sebagai ganas, berbulu hitam, asli Afrika. Dia kata ini adalah manusia baru dan bukan spesies haiwan. Pada tahun 1625, seorang penjelajah hutan British, Andrew Battle, melaporkan melihat seekor gergasi besar dengan tubuh yang diliputi bulu hitam dan berjalan menggunakan tangan dan kaki. Kajian terperinci mula dilakukan oleh Andrew untuk mengesan spesies yang dianggap baru ni. Untuk masa yang sangat lama, gorila dikatakan haiwan mitos yang ganas, makan daging manusia dan bodoh. Pada tahun 1847, dunia dikejutkan dengan berita penemuan tulang dan tengkorak gorila pertama oleh pakar perubatan barat Thomas Savage di Liberia. Pada tahun 1902, penjelajah barat Paul de Chaillu menjadi manusia Eropah moden pertama yang menemui sekumpulan gorila hidup semasa misi mengesan spesies mitos itu. Kajian dan penyiasatan telah dijalankan ke atas spesies haiwan ni dan ia ternyata bercanggah dengan mitos gorila sebelum ni. Gorila adalah haiwan yang bijak, penyayang dan hanya makan buah-buahan dan bukan daging manusia. Lepas daripada tu barulah orang-orang yakin rupanya wujud gorila ni. Ingatkan main-main. Nombor 9, haiwan yang pernah dianggap mitos adalah panda. Siapa yang tak kenal dengan panda, spesies beruang hitam putih yang cute, jinak dan pemakan buluh. Haiwan ni boleh ditemui di habitatnya di hutan buluh di China. Sebelum ni tak ramai yang tahu kewujudan panda ni, termasuk China sendiri. Lukisan panda ni cuma ada di lukisan purba Cina. Pelukis purba banyak cerita pasal spesies beruang ni. Banyak khabar angin pasal beruang putih dengan corak yang pelik disebarkan. Tapi ramai yang ingat tu cuma sekadar mitos. Ramai yang ingat ini haiwan rekaan manusia dalam tempoh yang sangat lama. Pada tahun 1869, seorang mubalik dari Perancis, Armand David, membawa bangkai panda kembali ke Eropah semasa dia berkhidmat di China. Ketika itulah dunia mula mengiktirafkan kewujudan beruang putih bercorak aneh sebagai haiwan sebenar dan bukan hanya mitos. Pada tahun 1916, seorang ahli zoologi Jerman, Hugo Weigel, menjadi orang Eropah pertama yang menemui panda hidup dengan membeli anak panda di lelongan di pasaran gelap di China. Panda sebelum ni dikenali sebagai spesies raccoon dan kucing liar kerana ia seperti kucing, jinak, pemalu dan manja. Jadi ujian DNA mengesahkan ia lebih menjurus kepada kategori spesies beruang. Nombor 8, binatang yang pernah dianggap sebagai mitos iaitu flamingo. Flamingo juga pernah dianggap haiwan mitos yang turun dari syurga. Cerita flamingo ni sering dikaitkan dengan cerita legenda Phoenix. Orang Mesir kuno percaya flamingo adalah burung suci yang boleh hidup selama ratusan tahun. Dan diorang percaya kalau flamingo letak kedua-dua kaki di atas tanah, ia akan mati. Flamingo juga digambarkan mempunyai sayap yang diperbuat daripada api.
Selain daripada mitos Mesir kuno, haiwan ini juga dianggap sebagai mitos dalam rekod kesusastraan Yunani kuno. Oleh itu, haiwan ini dikenali sebagai flamingo yang membawa maksud flame, api daripada bahasa Sepanyol dan Latin Greek. Nombor 7, binatang yang pernah dianggap sebagai mitos iaitu dugong. Apabila Christopher Columbus berlayar berhampiran Haiti, dia melihat sosok wanita yang dikenalinya sebagai ikan duyung berenang di sekeliling kapalnya. Namun, yang dilihatnya hanyalah seekor dugong, iaitu spesies haiwan laut yang hidup di lautan dan sungai. Pada hakikatnya, ikan duyung tak adalah secantik mitos yang biasa kita ketahui. Ikan duyung digambarkan sebagai haiwan mitos iaitu separuh manusia dan separuh ikan yang hidup di lautan dan sering dilihat menyikat rambut di batu laut sambil menyanyikan lagu yang boleh menggoda pelayar kapal. Dugong sering ditemui hidup di perairan Laut Asia Tenggara dan Afrika dan menjadi inspirasi kepada legenda ikan duyung. Perkataan dugong berasal daripada bahasa Melayu yang bermaksud duyung. Eropah menggelar ikan dugong sebagai lembu laut sea cow. Nombor 6, haiwan yang pernah dianggap sebagai mitos iaitu platypus. Sejak sekian lama, dunia menganggap platypus dicipta oleh manusia hanya untuk dijadikan bahan jenaka kerana fizikalnya yang unik, mustahil dan pelik. Bukan je platypus ni ada fizikal pelik, platypus juga satu-satunya mamalia yang bertelur dan menyusukan anak. Kewujudannya pernah dianggap sebagai khayalan sehinggakan bangkai platypus yang dibawa ke makmal pada 1799. Walaupun dah jumpa bangkai, para saintis masa tu mati-mati tak percaya. Saintis yakin bangkai haiwan ni orang saja je cipta dengan menjahit paruh itik pada bangkai burung. Kerana keunikannya, platypus telah menjadi subjek penting dalam kajian biologi evolusi di seluruh dunia. Ia telah menjadi simbol identiti untuk Australia termasuk sebagai maskot untuk acara kebangsaan dan shilling negara. Pada abad ke-20, platypus diancam kepupusan akibat pemburuan haram. Tapi kini, pusat pemeliharaan platypus mula dibuka di Australia. Yang kelima, haiwan yang pernah dianggap sebagai mitos iaitu okapi. Kuda okapi terkenal oleh orang Mesir kuno dan orang asli Afrika. Tapi zaman dulu, orang Eropah tak percaya langsung. Sampaikan orang Eropah cakap yang okapi ni adalah unicorn Afrika. Pada tahun 1890, Henry Stanley yang membuat kajian tentang penduduk asli Afrika di hutan Kongo tertarik dengan perkataan okapi yang sering disebut di sana. Pada mulanya, Henry percaya okapi membawa maksud kuda mitos berdasarkan fizik pelik dan tak masuk akal yang digambarkan oleh puak pribumi Afrika ni. Dia dengar orang Afrika cakap ada haiwan berkepala zirafah, badan keldai dan belakang kuda belang. Dia pun anggap tak wujud kot haiwan macam ni, mitos je. Seorang Gubernur Uganda, Sir Henry Johnston, mula berminat dengan legenda kuda mitos okapi selepas membaca nota Henry Stanley. Sir Johnston pun jadi taksub nak cari betul ke okapi ni wujud. Cari punya cari, tak jumpa-jumpa. Jadi makin kuatlah orang Eropah mempertikaikan kewujudan okapi ni. Sampailah pada tahun 1901, Sir Johnston berjaya jumpa bangkai okapi yang sempurna dari hutan kecil. Dia membawa bangkai itu ke Eropah untuk dianalisis. Penemuan haiwan mitos ni mengejutkan seluruh benua Eropah. Pada asalnya, okapi dipanggil kuda Equus johnstoni, sempena nama Sir Henry Johnston. Selepas kajian dijalankan di London, saintis terkejut dengan keputusan yang mereka perolehi. Okapi ialah haiwan prasejarah yang dianggap telah lama pupus. DNA okapi hampir sama dengan sampel fosil haiwan purba yang ditemui di Greece pada tahun 1838. Misteri akhirnya terungkai. Kewujudan haiwan ni digabungkan dengan kuda belang, zirafah dan keldai tidak dinafikan lagi. Okapi kini diancam kepupusan dan kerajaan Afrika mula membuka pusat perlindungan okapi. Nombor 4, haiwan yang pernah dianggap mitos iaitu komodo.
Selepas Perang Dunia Pertama, seorang juruterbang yang terselamat dari pesawat yang terhampas terdampar di sebuah pulau terbiak di perairan Indonesia. Dekat sana, dia terkejut bila ternampak seekor komodo yang dia sangka adalah naga laut. Lepas tu, dia balik kat tempat dia dan dia ceritalah pasal binatang komodo ni. Tapi orang lain tak percaya sebab pelik sangat binatang yang dia cerita ni. Tak mungkin wujud. Pada tahun 1910, cerita tentang komodo menarik minat seorang lieutenant dari Belanda dan dia mencadangkan untuk berlayar ke perairan Indonesia untuk mengetahui kewujudan naga laut ni. Dia berjaya mengesan kewujudan haiwan tu dan menghantar beberapa bukti fotografi ke Museum Zoologi di Boga, Jawa. Pada penghujung tahun 1926, semakin ramai orang Eropah datang ke Pulau Terbiak ni untuk menyaksikan sendiri kewujudan komodo. Kisah Pulau Terbiak di perairan laut Indonesia dan penemuan haiwan baru iaitu komodo menjadi inspirasi kepada kisah King Kong. Komodo adalah spesies biawak terbesar di dunia. Satu mitos yang mengatakan air liur komodo berasid dan mencemarkan adalah tidak benar. Tetapi ia boleh meyakinkan kita kerana air liur komodo mengandungi bakteria berbahaya dan berbisa. Ini menjadi komodo sebagai haiwan yang mempunyai racun terbesar di dunia. Komodo tidak memakan daging manusia tapi mampu menyerang dan menyebabkan kecederaan serius kepada manusia. Yang ketiga, haiwan yang pernah dianggap sebagai mitos iaitu takin. Dalam mitos Yunani yang terkenal tentang kisah Jason and Argonauts, Jason dihantar oleh bapa saudaranya yang jahat dalam misi yang bahaya. Misi itu adalah misi memegang bulu emas. Bulu ini dikatakan kepunyaan Tuhan dan dikenali sebagai Crystamellus. Bulu ini juga dikatakan dipakai oleh dewa Poseidon sendiri. Dikatakan bahawa bulu ni diperbuat daripada seekor kambing bukit besar berbulu emas yang tinggal jauh atas bukit. Sesetengah pakar percaya bahawa legenda bulu emas ini diilhamkan oleh haiwan sebenar iaitu takin. Haiwan ini hanya boleh ditemui di pergunungan Himalaya. Semua ciri di Golden Fleece yang diterangkan dalam cerita Jason hampir sama dengan ciri takin, seekor kambing besar berbulu emas yang hidup tinggi di Himalaya. Walaupun ia diterangkan oleh saintis barat pada tahun 1850, takin masih dianggap sebagai haiwan mitos Yunani, sama seperti cerita Medusa. Disebabkan haiwan ni jarang ditemui manusia dan hidup jauh di kawasan berbukit, ia juga dianggap sebagai haiwan ajaib bagi masyarakat Bhutan. Dikatakan bahawa pada abad ke-15, seorang pendeta iaitu Lama Dropa Kunle melawat Bhutan untuk menyebarkan agama Buddha. Dia dicabar oleh orang ramai untuk melakukan mukjizat. Jadi dia pun minta seekor kambing dan seekor lembu daripada orang kampung. Kambing dan lembu tu kemudiannya dimakan oleh lama, hanya meninggalkan tulang. Tulang itu kemudiannya digabungkan dan disusun oleh lama untuk membentuk haiwan baru yang dikenali sebagai takin. Takin telah dianggap sebagai haiwan yang dihormati oleh orang Bhutan dan telah dilantik sebagai haiwan kebangsaan negara itu. Nombor 2, binatang yang pernah dianggap sebagai mitos adalah oarfish. Pada satu masa dahulu, oarfish dianggap sebagai haiwan mitos yang sering digambarkan dalam cerita pelaut sebagai naga air. Kalau korang tengok pada carta perkapalan lama, ramai kelasi mendakwa oarfish sebagai naga air yang besar dan panjang. Oarfish adalah haiwan marine bertulang terpanjang di dunia. Ia boleh membesar sehingga 55 kaki panjang dan menghabiskan banyak masa di lautan dalam antara 300 ke 1000 meter dan sangat jarang muncul di permukaan laut. Namun, jika ia muncul di permukaan laut, kehadirannya pasti disalah anggap sebagai mitos. Apabila kewujudan oarfish dianggap sebagai mitos pada tahun 1860, seorang lelaki, Matthew Jones, menceritakan pengalamannya berjaya menangkap seekor naga air di Hungry Bay. Bangkai naga air itu kemudiannya diserahkan kepada saintis untuk kajian lanjut dan ternyata ia hanyalah seekor ikan oarfish iaitu naga laut legenda. Sebelum internet tercipta, pengetahuan tentang oarfish sangat sedikit dan ia sering disalah anggap sebagai naga air gergasi.
Nombor 1, binatang yang pernah dianggap sebagai mitos tapi sebenarnya wujud, iaitu Kraken. Kraken adalah salah satu haiwan mitos yang paling popular di dunia. Sotong ni dah lah besar, lepas tu kuat pula tu, sampai boleh menenggelamkan kapal yang besar. Legenda ni sering diceritakan di Norway dan Iceland. Disebabkan cerita pasal Kraken ni lah menyebabkan pelayar kapal takut nak berlayar pada masa dulu. Ramai saintis percaya bahawa legenda Kraken adalah berdasarkan haiwan sebenar, iaitu sotong gergasi Architeuthis. Yang jadi masalah, para saintis susah nak cari haiwan ni hidup-hidup sebab sotong bapak besar ni selalu lepak dalam dasar lautan dan jarang muncul dekat permukaan laut. Tapi ada beberapa kawasan yang jumpa bangkai sotong gergasi ni terdampar di pantai. Sotong gergasi ni juga dipercayai jadi inspirasi kepada haiwan mitos Greek, iaitu Scylla, haiwan laut gergasi yang mempunyai banyak kepala dan akan merampas mana-mana kelasi dari kapal apabila berlayar di lautan. Tapi Kraken masih menjadi separuh legenda. Saintis percaya yang sotong ni wujud, tapi setakat ni saiz terbesar pernah direkodkan adalah 9 meter panjang. Untuk jumpa sotong gergasi yang jauh lagi besar daripada saiz ni tak mustahil, boleh ada. Jadi, itulah senarai 10 haiwan mitos yang rupa-rupanya memang wujud. Korang rasa ada tak haiwan yang sekarang ni kita anggap mitos tapi rupanya wujud? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Daniel, terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.